Okey, dia ada dua jenis ya. Minta maaf lah saya cerita dalam bahasa standard sikit ya. Sebab susah nak campur-campur bahasa kampung ni kalau nak cerita pasal teknikal. Um, ada vaksin, ada dua jenis ya. Satu yang jenis mRNA, satu yang jenis yang gunakan virus yang dilemahkan tu. Jadi ini saya cerita yang ada mRNA dulu. Siapa yang kena Pfizer? Yang kena Pfizer lebih teruk dia punya lapar dia. Dia punya hatu raya dia tu lebih teruk lagi, rasa lapar nak makan. Sebab apa? Sebab dia gunakan mRNA. mRNA ni dia mesti ditolak masuk ke dalam sel. Baru boleh berfungsi, berkesan benda tu. Jadinya nak tolak masuk ke dalam sel tu dia perlukan tenaga. Dia perlukan tenaga. Lepas tu nak tolak masuk, dia mRNA tu bukan sakat mRNA seketul, dia dibalut lagi dengan dia panggil lipid nanopartikel. Lepas tu ada lagi bahan pengawet dia polyethylene glycol, PEG dan sebagainya. Dia perlu ditolak nak masuk ke dalam sel. Jadi dia perlukan tenaga yang banyak. Jadi siapa-siapa hak kena cucuk dengan mRNA punya vaksin ni, Pfizer ni, memang dia akan lagi cepat lapar. Kenapa lapar? Sebab bila tenaga badan kita diguna banyak nak tolak masuk vaksin ke dalam sel, nak diproses, nak dijadikan spike protein semua ni. Jadi badan kita hilang tenaga. Jadi bila badan hilang tenaga, dia akan bagi isyarat kat perut ni supaya kuruk-kerak supaya cepat lapar. Kita makan nak tambah tenaga sebab dia nak cover vaksin tu. Okey, nak cover mRNA tu. Jadi kalau tak cukup tenaga tak boleh berfungsi, tak boleh ke sel-sel badan kita. Jadi itu satu cerita. Lepas tu cerita nombor 2 pasal vaksin mRNA ni, dia dah sampai, ni cerita dia sampai ke sel dah. Dah masuk ke sel, dia akan hasilkan spike protein. Dia akan hasilkan spike protein. Spike protein ni, inilah yang akan dikesan oleh badan kita, oleh antibody yang menyerupai COVID. Yang menyerupai virus COVID. Sebab apa? Sebab spike protein tu adalah benda hak tajam-tajam tu lah, duri-duri daripada virus coronavirus tu. Jadi hasilnya spike protein yang banyak. Jadi bila masuk mRNA dalam peringkat sel kita, dia akan hasilkan banyak sangat spike protein ni. Bermilion-milion satu hari. Spike protein tu dia akan pergi ke seluruh badan. Dia akan pergi ke kepala, ke otak semua, ke semualah. Ke salur darah kita semua, dia akan pergi. Ini yang jadi isunya. Ini saya dah dengar penerangan pada pakar dia sendiri. Pakar hak cerita pasal mRNA ni sendiri. Pakar imunologi yang faham pasal mRNA ni. Dan juga yang pengasas kepada teknologi mRNA ni sendiri cerita, interview dengan dia. Benda ni dia akan pergi ke seluruh badan, ke seluruh sel, ke seluruh salur darah kita semua. Ke kapilari darah halus semua dia akan pergi. Spike protein. Okey, jadi spike protein ni akan menyebabkan antibody kita serang. Okey. Serang untuk menghasilkan memori lah, kononnya untuk menghasilkan memori supaya nanti kalau virus COVID-19 masuk memang boleh attack. Tapi masalahnya proses menghasilkan spike protein ni dia tak ada off button. Itu masalah. Ini masalah yang ramai saintis duk risau daripada lama dulu dah. Bila dia nak guna mRNA, dia ada on button, dia ada butang untuk kita on, tapi kita tak boleh nak off. Sekali dia dah hasilkan spike protein, dia akan hasil non-stop. Ini masalah. Bila banyak sangat duri coronavirus dalam badan kita, habis badan kita akan bekak nanti pelan-pelan. Dia akan menyebabkan keradangan. Sebab bila berada di salur darah, kita punya antibody akan attack sana. Dia akan menyebabkan radang lah. Bila ada tindak balik antibody dengan antigen, ini konsep asas imunologi untuk ilmu imunologi ni, dia konsep asas bila ada antigen. Antigen ni bahan luar lah daripada, contohnya spike protein tu. Antibody bertindak balas, dia akan menghasilkan keradangan. Dia meradang, sel-sel kita tu akan radang. Jadi kalau di salur darah, meradang salur darah. Keradangan salur darah, dia akan menyebabkan bengkak, sempit. Dan kalau di jantung, ngam-ngam di jantung, dia kena heart attack. Sebab salur darah kita, jantung jadi bengkak, jadi sempit. Kalau di otak, jadi stroke. Dia bengkak sana, dia sempit salur darah di otak, dia jadi stroke. Sebab darah tak boleh lalu. Pecah salur darah tu. Pam-pam kuat, jantung kita pam kuat, dia akan pecah. Stroke. Kalau di paru-paru, banyaknya spike protein sana, dia akan radang di paru-paru, bekak habis semua. Kita punya salur-salur untuk udara semua dalam paru-paru semua bekak. Jadi tak boleh nafas.
Oksigen pun tak boleh diangkut semua. Boleh mati dengan hayat tu je. Itu pasal kalau orang kampung kita biasa duk dengar dia mak tulis surat khabar hak kematian hak baru-baru ni banyak-banyak duk mati selepas diinjek vaksin Pfizer semua ni. Satunya hak dia mak kata mati sebab kegagalan sistem, kegagalan organ badan. Jadi sebab apa? Paru-paru akan gagal, jantung akan gagal, otak akan gagal bila berlaku keradangan, bila ada serangan tindak balas di antara antibody dengan antigen. Antigen dalam kes ni ialah spike protein yang dihasilkan oleh apa? Spike protein tu pernah tampak? Itu adalah duri-duri COVID yang dihasilkan oleh mRNA yang masuk dalam sel kita. mRNA ni dia akan masuk, dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke ribosom. Ribosom ni adalah kilang untuk menghasilkan protein. So, itu bidang saya. Itu bidang saya waktu saya buat PhD dulu, memang saya buat berkaitan dengan protein. Jadi, saya terpaksa faham pasal proses macam mana protein dihasilkan dalam badan ni. So, dia di ribosom akan kilang banyak-banyak spike protein. Masalahnya kilang ni satu je masalah dia. Kita boleh on dia, kita tak boleh off dia. Itu masalah. Wallahi, inilah masalah utama yang saintis pun takut. Lah ni dah jadi. Dah jadi dah. Dia on sekali, off tak boleh dah. Tak boleh nak cari off button, tak boleh nak stop. Jadi, benar ni lah spike protein ni akan jadi time bomb. Memanglah. Siapa-siapa kena Pfizer lah ni nampak cerdas lagi. Nampak sihat lagi sebab proses tu berlaku. Dia berlaku terus. Slow. Dia time bomb. Itu pasal ada saintis kata sampai peringkat 2 tahun. Sampai 3 tahun baru akan jam seluruh sistem tubuh badan. Ada yang kata sampai 5 bulan je cukup dah habis. Dia ikut kepada ketahanan badan kita. Dan macam mana kita, pemakanan kita. Kita banyak tak makan benda-benda yang ada anti radang, antioksidan semua ni. Pasal pemakanan nanti saya ajar lain lagi. Itu lain topik lagi. Tapi ceritanya orang dah bawa Pfizer ni, dia time bomb. Ada hak mati cepat, ada hak mati sederhana jangka masa sederhana. Ada yang akan mati jangka masa panjang, 2 tahun. Itu yang saintis duk kaji-kaji, dia mau bagi masa 2 tahun je, 2 ke 3 tahun je. Kalau yang kena mRNA punya vaksin. Pfizer, Moderna dia pakai mRNA.